Kalau kau ada konsep yang deep gila tapi aku tak kisah pasal cerita dia, fuck tu. Fuck your movie lah. Senang cerita aku ajar. So aku puas hati. Aku boleh cakap ni antara cerita Malaysia yang paling best aku pernah tengok lah. Connect tu agak orang cakap convenient lah. Bukan as if. Okay, apa khabar semua? Harap korang semua ramakan tengah hari atas. Nama aku HQA. Hari ni aku nak buat benda lain sikit. Biasa aku react music. Hari ni aku nak react movie. Nama movie ni Sabalik Baju, keluaran Red Communications. Okay, so movie ni pasal basically kebanyakan cast movie ni ataupun watak-watak dalam movie ni, bukan kebanyakan lah, semuanya perempuan lah, watak utama. So movie ni memang dia menjurus kepada keperempuanan. Okay, and movie ni tak silap aku ada lebih kurang 6 watak utama. Jadi lebih kurang 6 cerita and 6 director juga rasanya. Aku check sekejap. Lebih kurang lah. Malah aku nak baca banyak. 6 director. So dia macam ada 6 cerita yang nak kata selari tak selari, dia one by one dia reveal, and somehow secara tak langsung atau secara langsung 6 cerita ini ada kena-mengena lah dengan masing-masing dengan antara satu sama lain. So itu cerita dia lah, and cerita dia fokus kepada perempuan. Okay, apa yang perempuan lalui yang jarang kita nampak dibincang lah dalam bidang seni. And okay, so first aku tengok cerita ni, aku rasa macam dia senang. Okay, first aku nak cakap, bila tengok cerita, bagi aku yang penting is cerita tu senang nak tengok. Tak kisahlah cerita tu best ke tak best ke, bila kau tengok kau tak rasa macam kau nak check phone ke. So cerita ni senang aku nak tengok. Aku tak tahu lah, maybe editing dia flow ke apa ke, tapi dia senang. Aku just tengok, even if aku tak suka apa yang berlaku atas skrin tu, senang je. Aku tetap boleh duduk and pay attention lah. So aku memang nak fokus dekat movie tu. So masa start tu ada 2 cerita. Satu yang dibawa oleh Nadia Nisa, pelakon. Satu lagi aku tak kenal, mungkin pelakon muda sikit. Yang ada pasal budak ni main something like Tinder lah, macam tu. Okay, so cerita tu aku tak layan sangat lah, tapi okay lah. Sebab because cerita movie ni senang nak tengok, walaupun aku tak layan sangat cerita tu, aku tak kisah apa jadi, tapi aku still tengok. Kau faham tak? Tapi yang cerita Nadia Nisa tu was quite interesting. Aku suka jugalah, and aku nak tahu apa jadi. So as we go along the movie, makin kita tengok, dia akan start reveal another character, satu lagi karakter, sampai ada Mira Filzah pun ada, siapa lagi ada, Kakak Azraf ada. So aku boleh cakap yang sebenarnya aku dah lama tak tengok cerita bahasa Melayu ataupun cerita Malaysia yang puas hati lah. So aku boleh cakap walaupun masa mula-mula tu aku macam cerita ni tak best sangat, tapi cerita lagi satu okay. Tapi sebab it's easy to watch, aku still kept watching. Kau faham tak? And as I kept watching, movie tu makin lama makin best. So aku boleh cakap ni antara movie Malaysia yang paling sedap aku pernah tengok. Aku dah lama tak tengok movie Malaysia yang betul-betul puas hati. So memang masa mula-mula tu dia macam ringan sikit. 1/2 cerita dia ringan lah. Yang lagi satu tu tak boleh spoiler kan. So masa mula-mula tu itulah aku cakap, ada satu cerita yang aku tak apa suka, tapi because cara dia orang buat movie ni is so, dia punya flow tu nice. So aku kept on watching, and makin lama movie ni dia makin best, dia makin reveal satu lagi cerita, and makin lama macam makin serius, makin deep makin dalam kan. And aku boleh cakap lakonan dia terbaik lah. Ada beberapa lakonan yang Nadia Nisa aku tak pernah suka dia berlakon cerita lain, tapi cerita ni best dia berlakon. Mira Filzah aku tahu memang dia pandai berlakon. Aku tahu orang selalu associate dia dengan drama, tapi sebenarnya aku rasa dia pandai berlakon. Dalam cerita ni ada ni siapa lagi, Kakak Azraf pun best dia punya lakonan. And lakonan diorang yang best kebanyakan dia dekat muka tau. Ni aku punya pendapat lah. Sebab kadang-kadang perempuan ni kadang-kadang diorang tak boleh nak luahkan apa diorang rasa, tapi dekat muka tu kau nampak. Sebab dunia ni lebih kepada, orang cakap dunia ni milik lelaki lah kan. Kan, so lelaki macam lagi banyak benda dia orang boleh buat, they get away with lah. Kita boleh buat macam-macam kan, korang ajar macam mana pun macam orang terima kan. So kadang-kadang perempuan dia orang macam, dia tak tahu macam nak react bila sesuatu yang kurang ajar gila tengah berlaku. So benda tu kat muka dia orang. So itu yang best lah, kita tengok lakonan dekat muka dia orang, macam mana dia orang react ke situasi tu, ataupun macam mana dia orang react kepada apa yang dia orang tengah hadapi.
And itulah lakonan memang terbaik lah. Aku terlupa pun, even ada Alif Sata dengan aku tak pasti siapa nama perempuan tu. Itu pun intense story tu. So aku boleh cakap aku invested lah. Memang aku setiap cerita yang ada dalam movie ni aku betul-betul invested. Bukan setiap lah, satu tu aku tak kisah. Yang cerita pasal pelakon Danny Lim ke apa tak, itu aku tak kisah sangat lah cerita tu. It's kind of like once kau boleh get over that cerita dengan dialog dia yang agak aku tak tahu nak cakap, tapi still okay lah lakonan diorang kat situ, still okay. Cuma I would say cerita yang lain dalam movie ni semua lagi best lah. And aku invested. Macam aku macam invested dengan plot cerita Nadia Nisa tu. Aku nak tahu apa jadi next. Aku nak tahu development dia. Sama dengan kakak Azraf dengan makcik akak tu dalam bas. Apa lagi, cerita yang Mira Filzah tu, apa lagi ya, cerita yang siapa tu, Alif Sata dengan wife dia influencer tu kan. Aku memang invested lah. Aku nak tahu development. And setiap cerita ada macam, dia ada rentak sendiri lah. Macam bila kau masuk dekat cerita Alif Sata dengan influencer, wife dia influencer tu, dia macam satu, aku tak tahu macam nak express lah. Dia macam satu performance tau. Bila itulah aku tak boleh spoil lah kan. Macam bila perempuan tu luahkan perasaan dia, dia macam satu performance, and dia buat kau rasa sesuatu. And dari situ kau kena cuba faham kenapa benda ni berlaku. And kau macam, mungkin benda ni pelik bagi orang biasa, tapi bila kau tengok, kau dapat nampak dari setiap sudut lah. Dari sudut orang yang tengah ni, dari sudut orang luar. So dari situ kau boleh nampak macam-macam sudut lah. And apa lagi, tu lah aku nak cakap, every character kat sini, okay, lagi sekali, sorry, bukan every lah, kebanyakan karakter dalam movie ni memang best lah. Maybe sebab lakonan, maybe sebab dia punya pemilihan pelakon tu sendiri. And then even Mira Filzah punya cerita pun best. Memang Mira Filzah tu aku rasa paling banyak berlakon kat muka. So bila sesuatu yang ridiculous, benda yang kurang ajar tapi realistik benda yang kurang ajar berlaku tapi realistik, aku rasa kalau perempuan yang tengok movie ni memang dia akan rasa lebih daripada aku lah. Sebab aku bukan perempuan kan, so aku tak boleh nak relate sangat. Tapi aku boleh relate dari segi empathy lah. Mungkin kan, bila aku tengok, aku mungkin daripada apa yang perempuan in real life pernah express ke, kita boleh empathize lah kan. Kita boleh ada empathy sikit lah. And yeah, once cerita kakak Azraf tu pun best. Walaupun dia ada elemen komedi sikit, tapi best. Aku rasa flow movie ni memang terbaik lah. Sebab dia nak apa lagi satu cerita, ada berapa cerita aku dah lupa lah. Pasal macam satu lagi cerita yang aku tinggal 6 cerita tak apa lah. Tak apa. Kalau aku tak ingat mana tak penting. So boleh cakap dia punya flow tu nice. And macam mana dia orang dapat juggle different, ada ramai director kat sini. Setiap cerita tak selaku satu director. So cara dia orang juggle cerita tu nice lah. Even though cara dia orang connect tu agak orang cakap convenient lah. Bukanlah, there's nothing too deep about cara dia connect. Every cerita ada kena mengena kan. Every perempuan tu ada kena mengena dengan masing-masing. Cara dia connect tu simple je, tapi dia punya cerita tu punya flow nice lah. Cara dia juggle between juggle tu maknanya dia, cara dia selang-seli lah antara setiap cerita tu. And aku suka cara dia introduce setiap cerita. Okay, dia introduce one by one kan, nice lah. And kau macam apa jadi kat dia ni, dia go back to dia ni, and then kau boleh follow each cerita dengan senang lah. Okay, and by the time dia ending tu, aku rasa macam ending dia terlalu abrupt, ataupun terlalu macam tiba-tiba lah ending dia. Macam as if ending dia macam bagi aku terlalu pendek, campur dengan aku terlalu invested. Aku terlalu tengah enjoy tengok cerita dia orang. Bila dia end, aku macam alamak, aku nak lagi. Kau tahu tak? Kan? So yeah, rasa macam tak puas hati dia habis cepat sangat. Tapi aku faham, sebab mungkin every cerita ada different director. Susah dia nak combine semua dalam satu ending kan. Mungkin time-time COVID ni tak mengizinkan kan. Mungkin tak ada masa ke apa kan. So dia guna tak boleh spoiler lah. So ending dia bagi aku itulah, pendek sangat. Aku bukan nak cakap kritik dia pendek sangat, tapi mungkin aku tak sendiri secara peribadi aku tak puas lah. Aku macam aku nak lagi. Maybe movie ni sambungan, aku tak tahu. Ada banyak. And aku suka yang banyak isu yang diorang dapat persembahkan
Dia orang dapat bentangkan isu tanpa benda tu jadi macam ceramah, kau tahu tak? Tanpa benda tu preachy, kau tahu tak? Dia orang dapat bentangkan dalam bentuk cerita, ada komedi sikit, ada macam drama sikit. So sebab cerita dia best, isu tu macam jadi benda yang kau akan fikir. First, ini bagi aku penting lah. First kau kisah pasal cerita dia. Kau kisah pasal apa yang berlaku on screen lah kan. Isu tu, apa-apa benda yang deep yang kau nak sampaikan, bagi aku itu secondary lah. Bagi aku lah. Kalau kau ada konsep yang deep gila tapi aku tak kisah pasal cerita dia, fuck tu. Fuck your movie lah. Senang cerita kau ajar. Tapi cerita ni, sebab aku kisah pasal cerita ni, aku boleh layan cerita ni, aku boleh layan lakonan dia semua, karakter-karakter dia semua. So isu yang dia bentangkan tu, dia macam kita serap nicely tau. Kita serap nicely. So benda tu secondary, tapi benda tu penting. Okay, isu yang dia nak cuba, konsep yang dia nak cuba bentangkan, konflik-konflik yang berlaku, apa ketidakadilan yang berlaku dalam hidup seorang perempuan semua kan. Banyak aku tak nak cakap, aku tak nak spoil. So korang kena tengok lah. Korang jangan tengok dengan open mind lah, fikiran yang terbuka lah. Jangan jadi macai lah. Tiba tengok dengan open mind and tengok dengan empathy. Okay, kau apa tahu tu, especially kalau kau lelaki, kau apa tahu kan. Mungkin ini dapat buka mata kau dapat faham sikit kan. Tapi sebab itulah cerita dia best, cara dia orang buat cerita tu best, kau kisah pasal karakter dia. So isu tu dia serap nicely. So memang bagi aku efektif lah. Okay, sebab entertainment first, baru issues ke whatever kan. Okay, so apa lagi nak cakap? Media cetak dah mati. Pembunuh. Aku tengah buka dia punya trailer ni kan. So aku nak tengok kalau aku ada. Okay, ada satu lagi cerita. Aku tak tahu nama pelakon dia, pasal suami isteri. Cerita tu aku rasa pendek je, tapi quite interesting jugalah cerita tu. Dia macam bagi satu perspektif berbeza. Macam setiap cerita dalam, mungkin cerita yang pasal dua orang dating ni, aku tak tahu apa significance dia. Tapi setiap cerita macam ni, Nadia Nisa ni, setiap cerita dalam ni ada significance lah, ada isu yang dibentangkan, benda-benda macam tu lah. So aku puas hati. Aku boleh cakap ni antara cerita Malaysia yang paling best aku pernah tengok lah. Aku boleh letak dalam top 20 ke top 50 ke apa kan. Okay, so kita cakap pasal apa yang aku tak berapa suka. Aku for some reason aku tak tahu TV aku ke apa ke, aku tak berapa suka look movie ni. Aku rasa macam terlalu, tak tahu lah TV aku ke salah ke, sorry lah kan. Aku rasa macam terlalu kontrasti, macam intense dia punya look. Almost macam cerita thriller. So aku lebih prefer, kalau ni aku punya pendapat peribadi aku tak cakap salah betul. Aku prefer kalau dia lebih senang nak tengok lagi pleasant. Sebab skin tone dia orang pun macam intense dalam movie ni. Skin tone dia macam tak apa lawa. So maybe itu sengaja, sebab ada banyak isu yang serius dia nak bincang dalam movie ni. Mungkin sengaja dan nampak macam thriller sikit. Tapi aku kalau aku prefer something more easy on the eyes, lagi senang tengok, and kau tengok something nice lah, something skin tone lawa semua kan, clear look, clear colour semua, so that kau tak kisah, kau tak macam mana colour movie tu tak mempengaruhi kau punya mood. So macam kau just focus on the story. Tapi ini pendapat aku mungkin ada sebab dia orang buat macam tu. Mungkin TV aku yang tak betul, tak balance ke. So aku rasa nak cakap, selain daripada tu, dengan cerita yang pasal Tinder ni yang bagi aku tak apa best, itu je dua yang aku boleh cakap negatif. Otherwise positif. So it's almost a perfect movie bagi aku. So cakap terima kasih kepada pembikin filem, semua orang yang terlibat dalam buat movie ni, sebab buat movie yang best yang aku masa aku tengok tu, aku kena berhenti je, aku nak buat kerja, aku tak sabar nak go back tengok tu. So macam so puas hati movie ni, memang best memang dia ada everything. Dia ada cerita yang best, lakonan best, karakter best, dialog pun not bad, and issue ada something deep kan, ada macam ada layers lah dalam movie ni. So itu dia movie aku, Sah Balik Baju. Kalau korang nak tengok, dia dekat Netflix lah. Okay.